Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita nak belajar bab 10 iaitu Sarawak dan Sabah. Okey, kita tengok standard pembelajaran. Hari ini murid dapat menjelaskan sejarah Sarawak dan Sabah sebagai sebahagian daripada kerajaan alam Melayu. Okey, objektif pembelajaran dia pula, pada akhir PDPC hari ini, murid dapat menerangkan kronologi hubungan Sarawak dan Sabah dalam kerajaan alam Melayu. Okey, kita tengok dulu pengenalan. Okey, Sarawak. Sarawak terletak di sebelah barat daya Pulau Borneo. Manakala Sabah pula terletak di utara Pulau Borneo. Okey, di kedua-dua kawasan ini muncul beberapa kerajaan awal seiring dengan kemunculan kerajaan-kerajaan masyhur seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Okey, ini adalah peta Sabah dan Sarawak. Okey, kita tengok hubungan Sarawak dan Sabah dengan kerajaan alam Melayu. Okey, hubungan ini bermula sejak sebelum Masihi, di mana penduduk di pesisiran Sarawak dan Sabah mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan juga dunia luar. Okey, buktinya penemuan tembika di Gua Nia dan juga Bukit Tengkorak di Sempurna, Sabah. Okey, abad ketiga muncul Chumpo iaitu pelabuhan di utara Sabah. Okey, tempat untuk ekspor besi ke Funan dan juga Champa. Okey, pada abad ke-7, Santubong muncul sebagai sebuah kerajaan awal yang mempunyai pelabuhan di lembah Sungai Sarawak. Terdapat penemuan barangan tembika zaman dinasti Tang dan Song di Santubong. Pelabuhan ini membekalkan kapal barus, kayu laka, lilin lebah dan juga kulit penyu. Okey, pada abad ke-13 muncul industri peleburan biji besi di Santubong. Okey, selain Santubong, beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Gedong, Bukit Sadong dan Kalka. Pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam dan China. Kemajuan pesat perdagangan di Sarawak dan Sabah pada ketika itu menjadi tarikan kepada kerajaan di alam Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Hal ini menyebabkan beberapa kawasan di pesisiran pantai barat laut yang merupakan zon tamadun Melayu menerima pengaruh kerajaan di alam Melayu. Okey, contoh kerajaan Sriwijaya meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Jumpaan genang gangsa jenis moko di Pulau Bangi, Sabah membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit dengan penduduk di utara Sabah. Kemerosotan Majapahit telah membawa kepada perkembangan pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu di kawasan barat dan utara Pantai Borneo Di Sarawak terdapat penyebaran kuasa oleh Kesultanan Melayu Brunei. Pada abad ke-14, Kesultanan Melayu Brunei telah muncul dan menjalinkan persahabatan dengan kerajaan Sambas. Persahabatan ini membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo pula membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur Laut Borneo. Kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan kerajaan Melayu Santubong, Kalka, Samadon dan Melanau di Sarawak kerana tumpuan pedagang dialihkan ke Brunei. Manakala Kesultanan Sulu yang muncul pada abad ke-15 telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung yang menjadi tarikan pedagang Cina. Kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Sarawak dan Sabah juga dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam. Okey, pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya terdapat tinggalan objek-objek agama Buddha di Santubong. Selain itu terdapat penemuan patung Ganesha di Limbang.
Pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesan ketara penyebaran Islam ini ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk kaum Melayu dan Melanau di pesisiran pantai Sarawak dan Sabah. Hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan kerajaan alam Melayu dan pedagang luar menunjukkan sifat keterbukaan masyarakat di kedua-dua kawasan ini menerima pengaruh dari luar. Sikap keterbukaan penduduk di kedua-dua kawasan ini juga membantu kemajuan perdagangan dan menunjukkan sikap toleransi dalam menerima pengaruh agama dari luar.